Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, barisan jawatankuasa, pentadbiran masjid, tuan imam, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu cukup besar, maknanya yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang nak datang majlis ilmu. Bukan senang dah semayang ke atas, turun bawah pula dengan ceramah. Kejap lagi naik balik. Ada tadi yang ke atas pun payah nak turun, duduk lah ke atas. Dongah juga dia kata. Kan bukan senang nak datang. Ada orang datang-datang salah hari bulan pula. Salah pula, tengok dah habis ceramah tu semalam dia kata. Macam-macam. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan catat pahala walau apa pun juga yang kita lakukan dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Jadi tak ada masalah. Siapa nak tidur, tidurlah. Jangan dipaksa-paksa di itu. Saya faham benar lah kan. Penyakit kan, penyakit ngantuk, nak selesai tidur. Tak ada cara lain. Kadang-kadang kat rumah payah nak tidur. Ada bantal tak boleh tidur, ada kipas tak boleh tidur, aircon pun tak boleh tidur. Tapi dalam majlis ilmu duduk togak-togak tu boleh tidur. Hebat kan? Jadi jangan risau. Siapa nak tidur, tidurlah. Saya takkan kecil hati sebab memanglah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah tidur? Tengah bagi ceramah terlelap dia. Wah hebat dia. Tak nak. Cuma dengan satu syarat, tolong jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama. Jadi malam ini tema ada kekeluargaan. Sonang betul tajuk ini. Mini Carnival Masjid. Tak sangka pula saya menjadi salah seorang daripada orang akan menjayakan program pada malam ini. Jadi bila sebut tentang keluarga, semua orang dah pandai dah tentang kekeluargaan ini sebenarnya. Dah ada keluarga masing-masing. Tak ada keluarga yang tak ada masalah. Semua keluarga ada masalah. Cuma tinggal lagi macam mana cara kita menghadapinya. Ada orang menghadapinya cara salah, ada orang membiarkannya, ada orang akhirnya mengambil keputusan berputus asa dengan hubungan perkahwinannya. Jadi ada macam-macam. Itu sebabnya kalau kita tengok kan tajuk-tajuk ceramah apa, rumahku syurgaku, keluarga bahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu biasa. Tajuk-tajuk tu kan dah biasa. Saya pernah ceramah di Shah Alam. Tajuk dia esok biarlah rahsia. Macam tu. Lain macam tajuk. Esok biarlah rahsia. Saya cakap macam mana nak bawa tajuk ni. Saya tanyalah jawatankuasa masjid tu, macam mana cara nak saya sentuh apa tajuk ni. Pandai-pandai lah ustaz. Payah betul aku. Dia milih tajuk ceramah macam tajuk drama tu, pening kepala tu. Kan? Tapi kita biasa, cabaran tu biasa, rumah tangga. Sedangkan lidah lagi tergigit menurut Ustaz Piramli kan, lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Aduh je, jangankan kita yang bercakap ni bergaduh, yang bisu tu pun bertepuk tampar gaduh kan. Nak kata apa, maknanya memang itulah cabaran hidup berumah tangga. Tak bergaduh pun tak boleh. Kadang-kadang sebab dia bergaduh tu ya ramai anak bergaduh beranak, bergaduh beranak, tak apa hal lagi kan. Itulah antaranya kelebihan hidup rumah tangga. Yang mana kita tengok di dalam apa, kita sebut cerita tentang sakinah mawaddah warahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 memberitahu, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami adalah kami ciptakan pasangan kamu dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya.
Dan padanya diwujudkan perasaan kasih sayang dan belas kasihan, mawaddah warahmah. Kasih sayang dan belas kasihan. Bila sebut cenderung tenteram ni, tenang. Dalam rumah tangga tu dia seronok balik rumah. Dia bukan seronok berada di luar rumah. Ada masalah orang tu kalau dia tak suka duduk rumah. Nak keluar, penatlah duduk rumah ni. Mana ada masalah dengan rumah dia. Macam ada orang tu tak sabar-sabar nak balik rumah sebab rumah dia tenteram. Kadang-kadang tak dapat dia tenang di rumah dia, walaupun nama bini dia Sakinah. Tak dapat. Nama bini Sakinah tak tenang lagi. Yang Sakinah tu pula yang menyebabkan tak tenang, tu yang heran tu. Kan? Jadi makna kata di mana silapnya. Begitu juga mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang tu kalau ikut sebelum kahwin bukan main lagi. Masa mula-mula kahwin pun boleh tahan ke. Masuk 10 tahun dah lain. Kan? Dulu masa sebelum kahwin kan best kalau awak dapat buat air untuk saya. Seronok rasanya. Kan nanti bila duduk bersama awak buat air, kita tengok pemandangan rumah kita, tengok anak-anak kita, perkataan banyak. Bila dah kahwin kan best kalau awak dapat buat air untuk saya. Itu je tinggal. Yang anak berlari tak ada, rumah besar tak ada, tengok pemandangan tak ada. 10 tahun lepas tu air itu je tinggal. 10 tahun lepas tu main batuk. Macam tu je. Dia main bahasa syarat pula. Yang bini kejam lah, faham. Bini dia faham, tu masalah tu. Kan? Jadi makna perubahan-perubahan. Kasih sayang tu kadang-kadang tak lama. Apa sebab? Sebab dah habis bercinta semasa sebelum kahwin. Habis dikeluarkan segala kasih sayang dah sebelum kahwin. Dah kahwin, selesai. Kan? Selesai, hilang. Suami pegang tangan dia ditolak, isteri pegang tangan ditolak, nak mampus orang tua dia kata. Yang kan sebab dah lama. Sebab dah lama. Patutnya lagi lama lagi kuat tu sebab tengok orang tua, orang lelaki. Orang perempuan kena ingat orang lelaki ni lagi tua, lagi sensitif dengan kasih sayang. Sebab tolong jaga elok. Dah lah menurut kajian orang lelaki mati dulu pada orang perempuan. Jadi ingat ni fragile, dia bukan mudah pecah, dia mudah mati. Kau menongking, bang, mati. Bayangkan tu, jangan macam tu, jangan. Elok-elok cakap, lembut-lembut cakap, kan? Jadi kalau suami nak apa-apa, dah maklumlah orang lelaki ni sementara kan. Jadi orang perempuan ingat, apa yang suami nak tu setuju je, faham? Faham ke tidak? Tak, saya tanya faham ke tidak, bukan tanya setuju ke tidak. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Macam ni. Agak lah. Saya baru tu percubaan pertama. Kita akan cuba lagi nanti. Kan? Jadi mana kata litas kunu ilaiha tu tadi, kecenderungan yang kita nak tengok tenang tu macam mana nak dapat. Dia dalam rumah tangga ni tak ada cara lain. Yang pertama mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Pertama, mesti syariat Islam. Tak ada cara lain. Bukalah buku motivasi apa sekalipun, bacalah buku teori kekeluargaan macam mana sekalipun, akhirnya semua tu ikut Islam. Diubah-ubah, dia olah-olah guna ayat dia, tapi semua ada dalam Quran. Semua Nabi dah ajar. Yang kedua, tidak ada orang yang boleh mengenali pasangannya melainkan setelah kahwin dengan dia. Dan lepas kahwin pun proses mengenali itu berterusan. Kalau betul dah kenal, kenapa bila dah tua pun masih ada yang cakap aku tak faham dengan lelaki aku tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa suami pun cakap aku kadang-kadang pening bola bini aku, apa dia nak pun aku tak tahu. Nampak? Sebab proses mengenali berterusan. Perangai, sikap manusia boleh berubah-ubah. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang yang lain. Jadi jangan banding-banding. Tengok lelaki orang tu macam mana. Yang suami tu pula tengok bini orang tu, dia balik isteri dia berlari peluk suami dia. Kau macam kayu batu duduk aja. Kau dah nampak aku balik, apa salah kau lari peluk aku? Macam tu. Bini pun jawab, bang, rumah dia rumah banglo. Bila abang masuk, kalau masuk kat rumah tu bolehlah berlari nak peluk. Kata ni rumah flat dah lah kecil, abang buka pintu dah nampak saya, nak lari ke mana? Tapi kalau abang nak saya lari juga, besok saya standby kat hujung koridor tu, daripada rumah jiran kita. Abang nak? Oh tak, ya pula. Meminta pun kadang-kadang tak memikir. Katakan orang Perak ada kan,
Fikirlah dulu kan. Macam tu. Jadi mana kata tidak ada orang yang tak nak bahagia dalam rumah tangga. Semua nak bahagia. Tapi senangnya bila masuk tahun 2020, tak kira apa juga azam yang kita letakkan dalam kehidupan kita, jangan lupa nak letakkan dalamnya lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. InsyaAllah okey. Kan? Lillahi ta'ala. Hidup dengan bismillah. Bila kata sebut hidup dengan bismillah, kita kadang-kadang dah sebut bismillah tu, tetapi penghayatan bismillah tu tak ada dalam hati kita. Kita terlupa nak sebut. Kita sebut bismillah. Macam contoh nak minum air kan, kita terbalik bismillahirrahmanirrahim. Kita buka botol bismillahirrahmanirrahim. Tuang bismillahirrahmanirrahim. Tetapi benda tu jadi prosedur je. Minum pun bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Nampak? Hampir belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Prosedur, nampak tak? Tetapi tak ramai. Sedangkan bismillah tu apa maksud dia? Dengan nama Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Maknanya diajarnya kita ni buat satu benda, mulakan niat dalam hati kerana Allah. Memulakan kehidupan kerana Allah. Pegang anak lahir bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Azankan anak. Nampak tak? Bismillah, pegang bismillah, pegang anak dengan nama Allah. Tapi sayangnya kita dah sebut tapi tak masuk dalam hati. Nampak tak? Sebut macam I love you tu, sekadar sebut. Kalau tidak akan pasangan mengajuk kalau tak sebut. Jadi prosedur. Dia kalau boleh tu biar dia ayat tu, sayang, abang nak beritahu hari ni. Apa dia? Tahu tak hari ni hari apa? Hari apa? Hari ni hari Sabtu, hari Jumaat 24 bulan. Kenapa? Abang sayang kat sayang. Macam lain macam tak rasa. Tengok berdebar tu baru aku cakap tu. Belum lelaki kau cakap. Kan? Betul tak? Oh, mau tak terperanjat tiba-tiba macam tu. Abang ni ingat apa tadi? Habis dah abang cakap, sayang abang tak? Iyalah, sayang. Nampak? Lain daripada love you tu. I love you tu. Apa benda? Prosedur. Dah tua lagi lah tak sebut I love you. Nak mati orang tua. Nampak tak? Pasal lain dia nak mati orang tua. Dia bukan buang tabiat tau, tetapi buang tabiat lama ganti tabiat baru. Berkasih sayang. Siapa saya nak tanya orang perempuan, antara cucu dengan suami mana dulu? Jawab. Orang perempuan. Antara ni ramai orang mengadu dengan saya ni, semua remaja lewat. Saya nak tanya orang perempuan, antara cucu dengan suami mana dulu? Tengok cucu mak tu. Kat padan dogi betul. Tengah malam-malam cucu nenek. Alah cucu nenek. Lah cucu atuk dah ke 10 dah cakap khabar. Cucu ke 10 dah ni, ke 10 dah. Dalam hal macam tu kena faham. Orang lelaki kadang-kadang tak ada orang peluk, dia tak boleh tidur. Dia dah berdongkur tengah layan mana lah cucu tu. Lah cucu nenek. Alah cucu nenek. Atuk tu hantar surat khabar. Atuk surat dalam bilik. Lah cucu ni. Mengamuk pula atuk kau. Faham? Tak faham lagi ni. Atuk dah duduk kat katil dalam bilik. Nak dengar. Kalau dengar tapak kaki masuk dalam bilik, dengar-dengar. Alah cucu nenek. Sambung dah lagi. La ilaha illallah. Sudah atuk bagi signal pada dalam bilik. Yang ni alah cucu nenek. Tak dengar. Mengigau atuk kau. Tak faham lah gitu. Sudah menjorit atuk. Allahu Akbar. Baru dah letak cucu. Kenapa atuknya? Baru dapat tangkap. Lain kali nampak suami masuk dalam bilik, tak kira muda, tak kira tua, orang perempuan sebagai isteri berlari masuk dalam bilik, first class service. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu.
Kalau suami kata tak apa, sambung kerja kau, pahala. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Suami kata tak apa, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham, tak faham sudah. Okey, macam itulah kan. Ya, kadang-kadang kita tak dapat tenang. Itu sebab itulah kadang-kadang kan keutamaan tu kita terlupa. Itu sebabnya kita dalam dunia ni sementara. Jadi jangan kita sia-siakan kesementaraan itu. Kan? Jangan sia-siakan kesementaraan itu. Manfaatkan masa yang ada. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Pasangan kita sementara sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji'un. Jadi sampai masa meninggal. Jadi tak suami meninggal, isteri meninggal, salah satu meninggal. Jadi sementara itu bersama-sama melayari alam rumah tangga lillahi ta'ala. Salah nak memulakan hidup dengan lillahi ta'ala. Nak kahwin, tanya yang nak kahwin, kenapa kau nak kahwin? Cuba jawab. Tanya budak nak kahwin. Sebab kawan-kawan semua habis kahwin dah, tinggal saya je belum kahwin. Alasan yang biasa. Kenapa kau nak kahwin? Umur berapa dah? Dah banyak umur dah, kena kahwin dah ni. Kau tak tahulah bila dapat anak. Adakah dengan kahwin dapat anak? Belum confirm lagi. Kenapa nak kahwin? Mak bising. Habis kalau kau kahwin, mak kau senyap. Tak ada tu. Dia tetap bising. Bila nak beranak? Bila nak beranak? Bila nak kahwin pula? Bila beranak, apa pasal nak perempuan? Bila nak laki? Bila nak laki? La ilaha illallah. Apa pasal kau beranak ramai sangat? Bising. Mak memang dah bising. Memang pattern dia macam tu. Orang perempuan memang kat rumah hobinya begitu. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu perempuan. Apa lagi sebab kahwin? Kenapa kahwin? Tak tahan geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Kalau boleh kita nak cari, kenapa nak kahwin ni? Saya nak kahwin kerana Allah. Masalahnya, ramai yang jawab kahwin kerana Allah ini biasanya lelaki yang dah kahwin. Yang faham-faham. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa kurangnya saya? Kerana Allah. Oh, dia punya jawapan tu. Jangan main-main tu dengan nada dia kan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati abang. Kalau bab nak kahwin, bagilah kat dia. Ada jawapan. Tapi pada orang perempuan, kan, orang perempuan ni, dia bukan kisah sangat. Dia tak ada hal kalau suami dia nak kahwin. Tapi tolonglah jaga agama ni. Jaga agama, jaga betul-betul, adil, tanggungjawab, mampu. Mesti orang perempuan setuju. Betul tak orang perempuan? Tak juga. 2 kali cuma dah tak lepas. Tak, tu kan. Sebab pada orang perempuan kahwin lebih ni bukan sunnah, jenayah. Dia lain. Yang seorang pun tak terjaga, nak ramai. Betul tak? Oh, yang tu kuat. Untuk kuat dah jawab. Apa kita cubalah lagi lain kali kan. Susah nak cari kerana Allah. Pasangan sementara, jaga elok. Kedua, harta dunia sementara, harta. Duit sementara. Kan? Gadget, tengok handphone. Baru hari ni beli handphone, balik sampai rumah dah berubah, ada handphone baru dah keluar. Handphone kamera 3 tu. Saya tak nak sebut jenama apa sebab dia tak taja ceramah malam ni. Dia tak taja pun mini kanibal. Jadi tak usah kita sebut. Cukup sebut handphone kamera 3. Cukup. Kita beli handphone, dah ada teknologi baru. Beli kereta baru, bawa pergi parking dekat Masjid Al-Ansar ni. Kereta baru siut. Orang cakap. Berapa lama cakap baru? Minggu depan orang tak heran dah. Dah biasa tengok. Sebulan dah boring dah. Bayar kali pertama dah boring. Paling boring waktu hidup rotek. Lagi boring. Nak belagak apa? Tak usah belagak. Nama ya. Sampai masuk habis. Yang ketiga, pangkat, kedudukan sementara. Tak kira lah menteri ke ketua kampung ke ketua lorong ke pengurusi satu penduduk ke. Tak kisahlah. Sampai masuk habis. Aku pegawai pangkat paling besar dalam jabatan kerajaan di Perak ni. Tahu? Sampai masuk duduk tepi tiang pencen. Pencen Allah. Dah batuk lebih dah.
Nak cakap apa? Sementara. Kan? Jadi dah sementara tu jaga elok-elok. Nabi ajar kita kalau nak cari pasangan ni macam mana? Yang pertama, tengok dari segi lijamaliha, tengok rupa paras dia, elok tak elok. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Hari pertama dah buruk nampak ni. Allahuakbar. Allahuakbar. Lemah semangat aku tengok kan ni, contohlah kan. Tetapi masalahnya orang dulu-dulu tak tengok muka pun, tapi bahagia sampai hari ni. Dah lah bersanding tu bertirai muka, bertutup tak nampak muka. Malam pertama baru selak tirai tu, apa sal macam tu sangat muka engkau, beranjat tengok. Yang kedua, tengok dari segi keturunan ni, keturunan yang baik-baik. Nabi kata saya tengok. Yang ketiga, tengok dari segi hartanya, kekayaan dia tengok juga. Yang keempat, tengok dari segi agamanya. Kalau tak ada keempat-empatnya, tengok agama tu. Paling tidak agama akan ada. Sebab bila ada agama, yang lain boleh adjust. Tak cantik, hari-hari sapu tu tonyoh boleh cantik. Keputih kan, cantik. Keturunan yang baik, katalah sebelum ni keturunannya tak tentu arah, tak tahu apa, mudah-mudahan dengan kahwin dia jaga agama, kita membentuk keluarga yang baik, akhirnya dapat mewujudkan keturunan yang baik-baik, anak-anak semua hafaz Quran. Allahu Akbar. Harta, mudah-mudahan berkat kita taat kepada Allah dan Rasul, kita bekerja, kita cari rezeki, mudah-mudahan murah rezeki, daripada miskin jadi kaya, mudah-mudahan. Itu sebab penting jaga agama. Kadang orang datang meminang tu bukan main lagi. Tengok kawan tu pakai baju apa, gila, datang pakai blazer meminang, pakai kot, tali leher besar sejadah, la ilaha illallah, gila betul. Kereta menjala, semua pinjam. Allahu Akbar. Tanya tu, kau kerja mana? Saya kerja dekat sini. Gaji kau berapa? Tetap ke kontrak? La ilaha illallah, tetap ke kontrak. Tetap kontrak. Saya cakap. Sekarang tetap tak ada, semua kontrak. Kontrak berapa tahun? Setahun ke? 2 tahun ke? Setahun. Confirm ke sambung ni? InsyaAllah, kalau jaga prestasi. Habis gaji bersih kau berapa? Kalau tolak komitmen berapa tinggal? Adalah 1 lebih. 1 lebih nak bela anak aku macam mana? Dalam bank ada berapa? Dalam bank tak ada apa-apa. Kena tunggu gaji baru ada. Tu kereta yang kau bawa tu, kereta pinjam ke, kereta ayah ke apa? Kereta kawan, tapi tak tahulah yang mana satu. La ilaha illallah, tak tahu pula kereta kawan yang mana satu. Cuba tanya soalan agama sikit. Boleh tak mengucap sikit, Pak Cik nak dengar? Cuba mengucap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Itu berucap dengan aku suruh kau mengucap, bukan berucap. Cakaplah. Wah, pula dah. Cuba istighfar. Cuba Pak Cik mulakan dulu. La ilaha illallah, Pak Cik mulakan dulu. Pak Cik nak dengar kau baca Fatihah ni. Cuba baca Fatihah. Alhamfil Maliki yaumiddin. Kesalahan ni biasa orang buat. Nampak? Ada satu tu, 3 orang lelaki datang rumah dia. 3 lelaki nak anak perempuan ni seorang, 3 jantan datang ni. Beginilah, Pak Cik pun tak tahu nak buat macam mana. Tak apa, nama kamu siapa? Pak Cik, nama saya Mat Duha, Pak Cik. Kau baca surah Ad-Duha. Lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai habis. Budak yang kedua pula. Bagus. Kamu? Siapa nama kamu? Nama saya Anas, Pak Cik. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum budak tu lagi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Siap jaga dengung. 4. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Parah aku ni, macam manalah aku. Kenapalah ayah aku bagi aku nama macam ni? Ya Allah. Budak tu dah berpeluh dah. Aduh, kenapalah nama aku macam ni?
Selesai budak yang kedua, bagus. Kamu siapa nama? Pakcik terus terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Wallahu Ahad. Nampak bona menipu. Agak-agak lepas halat nama gelaran lagi panjang pada nama betul kau. Wallahu Ahad. Ada orang panggil Wallahu Ahad. Mana ada? Nipu tu. Dah elok nama pendek panggil panjang pula kan. Tu. Jangan risau, pakcik tak ada suruh kau baca ayat panjang-panjang dah. Apa ayat lazim yang kau tahu? Kejam mana pakcik suruh kau baca Yasin? Nak baca? Oh, ya ke? Ingatkan pakcik nak tanya Yasin tadi. Apa? Tanya tentang agama, barulah dia nilai tambah sikit. Dia jahat-jahat macam mana pun lelaki ni dia nak perempuan yang baik. Perempuan yang jahat pun nak lelaki yang baik. Kan? Jadi jagolah elok-elok tuan-tuan dan puan sekalian. Tu sebabnya kalau kita tengok kunci kebahagiaan dalam rumah tangga ni ada 5 kunci. Kunci yang pertama nama kunci rumah. Salin. Kunci rumah. Salin nak. Betul lah tu, tak percaya. Tu Malih tu dah biasa nak baik kelakar, cakap betul pun tak percaya. Tu salah tu. Kunci rumah nombor 1. Nombor 2 kunci pejabat. Nombor 3 kunci kereta. Yang keempat kunci syurga. Yang kelima kunci spare. Dah. Yang pertama kunci rumah, sistemkan rumah tangga kita mengikut syariat Islam. Amalkan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Tu kunci rumah. Baru nak salin. Kau ingat aku main-main? Itulah kunci rumah, sistemkan rumah tangga kita dengan Islam. Jom datang ramai-ramai pergi Masjid Al-Ansar. Tak jumpa pun masjid maknanya dia tu bangang jawi. Dia tak boleh baca jawi ke depan tembok tu kan. Al-Ansar. Tu dia. Jom kita datang masjid. Tu dia. Bawa isteri pergi masjid nanti. Dah habis solat Isyak, kita jumpa dekat parking. Okey sayang? Okey, jangan lambat tau, nanti abang rindu. Abang. Nampak. Sistem, nampak tak? Pergi masjid. Sekala suami jadi imam di rumah. Orang perempuan cakap baik-baik dengan suami. Abang ni imam saya. Abang kena jadi imam tau di rumah. Cepatlah. Suami pun terkebil. Abang tak pandai lah. Tak apa, tak pandai, kita belajar sama-sama. Okey, macam tu lah. Janganlah garang. Abang, sini jadi imam. Sini. Suami mana? Suami datang. Jadi imam. Abang tak pandai. Pakai telekung, duduk belakang. La ilaha illallah, apa pasal lelaki kau duduk belakang? Biar suami jadi imam. Tiba-tiba lah bini punya something. Dah bini pakai kopiah. Apa? Yang suami lah pakai telekung. Dia lurus, dia tak tahu. Pakai telekung terjulur jambut. Jangan buat macam tu. Pagi kejut suami, bangun subuh sama-sama. Kunci bahagia rumah tangga, subuh jaga. Kadang-kadang orang perempuan bangun subuh lepas nyawa dia dulu. Bangun kumur. Allah Akbar. Dia paling khusyuk. Dia masuk syurga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lap muka tengok suami kat katil dulu. Allah. Neraka lah orang tua. Sedap ni orang cakap. Kejut suami tu. Abang, bangunlah subuh. Abang. Bangun subuh. Abang, bangunlah subuh. Kalau macam tu lah cara dia mengejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Kejut suami tu macam mana Ustaz? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Macam tu. Neraka ni bagi aku cemas tahu. Sagar mata suami tu. Jangan main. Nampak tak?
Kejut. Suami tonggak rumah tangga ke depan jadi imam. Anak-anak belakang. Anak lelaki, anak perempuan dengan maknya belakang sekali. Kan, masuk bilik air, kumung, mandi, gosok gigi semua, wangi-wangi, barulah jadi imam. Ini kumur-kumur ambil wuduk nak jadi imam. Keluar dari bilik air. Anaknya bapak ni cakap apa ni? Allahu Akbar. Anak pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamlah kami. Itu senyap. Senyap. Anak kat belakang, apalah ayah senyap ni. Yang bini kat belakang, mau buta dah orang tua ni. So bini dia bagi signal. Waladdallin. Dah habis Fatihah. La ilaha illallah. Punya teruk dia punya lena tu, dia rasa macam dah habis Fatihah. Masuk dalam bilik air, gosok gigi, mandi, shampoo, sabun, wangi-wangi, nak kata Allah. Kemudian sikap pakai jubah, pakai kopiah, serban pun tak apa. Semua dah bersedia. Istau sufufakum, lurus rapatkan saf. Mak anak cakap, ini macam masjid dah ni. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wui ada gema wui. Sebila pula abah pasang speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Baru betul semangat. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayat apa dia nak baca. Tak apalah, jadi imam. Habis saja solat, paling power sekali doa. Doa ni yang nak kena jaga. Suami baca doa Al-Fatihah. Mak suaminya suara, tiba-tiba suara sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah, sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku sedar ya Allah, kehidupan ini sementara sahaja. Aku sayangkan istriku ya Allah. Oh mak, dia sebut sayang istriku, anak semua tengok mak dia. Yang mana? Pandang depan lah, sibuk je lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah ya Allah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alam. Tahu tak apa dia jawab. Lepas tu puji anak dalam solat tu, dalam doa tu. Ya Allah, anak sulungku ini bakal menduduki SPM tahun ni ya Allah. Dia harapan keluarga ya Allah. Wah, Allah nak tegak. Dengar tu, harapan keluarga tu. Orang ada cakap angah-angah. Dia harapan keluarga ya Allah. Berikanlah dia 12A ya Allah. Dah terperanjat Alung. Kenapa Alung angah tanya? Subjek ambil 9 nya. Macam mana ni? Ayah pun tak tahu. Nak tegur isteri pun dalam salat ni, lepas salat doa tu elok. Bukan takut bini menakutkan. Jadi dalam doa, ya Allah kau bukakanlah hati istriku ya Allah. Yang isi kat belakang, apa? Sungguhnya dia seorang yang sangat degil ya Allah. Bini kat belakang dia pun sama. Menyaut juga, la ilaha illallah. Ya. Tetapi orang perempuan, hati-hati dengan doa suami.
Mana yang tak berapa jelas, jangan amin. Dengar tengok lagi pandai. Ya Allah, kau berikanlah aku ini, ya Allah. Ada tak jelas, nampak tak? Aku dah lama ingin, ya Allah, kau permudahkanlah urusanku untuk, ya Allah. Isteri kat belakang, amin, amin. Makbul. Suami nak tambah sport rim. Jangan sangka buruk tu. Tu dia. Iya, syariat Islam. Lepas tu habis solat, suami bagi tazkirah. Allah, dalam keluarga ni ayah nak baca sikit, anak-anak ayah, isteri abang. Isteri abang. Andal gua. Ya, isteri. Ada pun sesungguhnya rumah tangga yang bahagia itu. Cik suami itu baca. Malam ni ada tazkirah tau. Anak tanya siapa yang akan sampaikan tazkirah tu, Abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Macam tu, kau dengar abah kau baca. Antara lain, orang perempuan itu senang masuk syurga dengan tu, wahai isteriku. Senang masuk syurga. Jaga 4 perkara. Yang pertama, jaga salat. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, jaga marah diri, marah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Dalam hadis ini Nabi sebut, kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Ya Allah, senangnya nak masuk syurga orang perempuan. Tapi rupa-rupanya nombor 1, nombor 2 tu okey lagi. Nombor 3, nombor 4 tu, jaga maruah diri kadang-kadang tak jaga. Montang-montang musim panas, dibantai yang nyidai kain tengah hari berkamban. Ngap tu. Sasasasasasrak. Lalulah imam. Tak. Bukan imam sini, tempat lain. Dia tegur. Assalamualaikum Bang Imam. Wah, imam dah tak jumpa jalan. Mana nak pergi? Tak tahu mana nak pergi. Langsung sampai ke parit. Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Itulah bini sesiapa tu? Jatuh maruah. Maruah suami pun jatuh. Orang kutuk suami kita, kita jangan join sama. Orang kutuk suami kita, pertahankan. Tengok suami kau macam tak kerja, duduk rumah, pemalas nampak, mengangkang aja. Tak adalah kak, dia kerja rajin, dia banyak buat kerja part time. Kak sesamalah doa, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Kak, macam tu cover. Tengok lelaki kau macam tak kerja, duduk rumah, macam malas nampak. Memang pun nyusahkan orang, mati lagi baik. Allah, bininya pun. Dan yang keempat, taat perintah suami. Bayang orang perempuan, taat perintah suami. Jaga 4-4 ni. Masuk syurga boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Orang perempuan, jangan lepaskan peluang. Faham? Taat perintah suami. Faham? Faham tak? Kalau faham angguk. Faham tak? Alhamdulillah. Taatlah perintah suami. Abang nak apa? Cepat cakap. Abang terangkat nak minum kopi. Kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Dah lama betul susu. Okey. Abang nak apa lagi? Nak Maggi. Maggi apa? Asam laksa, kari, ayam. Sebut. Tergagaklah makan Maggi kari. Nak pedas ke? Jangan pedas sangat, perut abang tak tahan. Okey. Abang nak apa lagi? Abang tergagaklah nak makan mi goreng. Abang nak mi goreng biasa ke jantan? Jantan macam mana lah? Ada telur. Boleh lah, ada telur. Boleh. Abang cakap, abang nak apa lagi? Abang nak kosain. Mana bang? Cakap, saya tak payah baca pun. Saya yakin dengan abang. Mana sini? Sini sain. Yakin lagi? Mana sini? Tak payah baca. Saya yakin dengan abang. Tak apa. Saya tak payah baca. Okey tak, perempuan? Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh tak sign tu? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik. La ilaha. Tapi jangan tak baca tau, baca. Jangan tak baca. Taat perintah suami. Kau susah sangat. Kan? Kadang-kadang itulah orang perempuan ni. Kadang-kadang dekat dalam rumah tangga, salah satu faktor perbalahan, perkara yang paling besar sekali dalam rumah tangga, komunikasi. Cara berkomunikasi. Dah tak ada kemesraan, tak ada lagi dah sinar kebahagiaan. Sebab bercakap pun kasar dah. Cuba tengok Nabi ajar kita macam mana. Lemah lembut. Nabi ajar kita lemah lembut.
Nabi kata seperti mana? Cuba khutbah takhir Nabi. Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Apa hak tu? Termasuklah nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Tu dia. Inilah poin orang perempuan akan bawa balik hari ni. Memang dengar tak ceramah tadi pasal nafkah? Alah, yang pasal kalau isteri kerja tu macam mana? Cuba ulang balik bang. Abang time tu yang terlelap tadi, jadi tak perasan sangat. Macam mana? Suami bagi nafkah pada isteri. Nah sayang, menginsafi ceramah malam tadi, sudilah terima nafkah ni, ambil lah. Abang, tak kisah pun abang ni, ambil kat tu. Tinjau dalam, abang kalau setakat RM20 tak payah bagilah. Jangan. Bila suami bagi, abang bagi RM20 ni, abang ada ke tidak? Nanti abang duit belanja tak ada, abang ambil lah. Tak. Hari ni sikit, abang bagi sikit. Ada lebih, abang bagi lebih. Doakan abang. Abang, saya sentiasa doakan abang. Yalah, makasih banyak. Ataupun suami mampu bagi lebih, sayang, ambil lah. Tak adalah banyak sangat, RM2,000. Setuju tak perempuan? Setuju tak? Betul duitan cukup. Cepat tu, setuju tu kan. Tapi kalau orang perempuan tu bekerja, orang perempuan bekerja, suami bagi, saya ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Abang, saya kan kerja, abang tak risau, abang simpan duit ni. Okey, saya tak nak duit abang. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Kalau kau hulu memang diambil, jadi fikir dulu sebelum bagi. Kan? Bagilah berapa yang selayak yang kita boleh bagi, ikut kemampuan kita bagi. Dan orang perempuan bila dapat, syukur. Apa lagi? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Lemah lembut. Tengok macam mana Nabi panggil isteri Nabi, ya Humaira. Balik nanti buat. Orang lelaki balik nanti buat. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Kita buat aja. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni aku pun tak tahulah. Merah kau, balang-balang kau aku pun tak tahulah. Jangan senyalah. Panggil. Saya Angeling B. Aku boleh menyampah bagi B ni asal. B kat mana? B kat sini. B. Dua-dua B. La ilah Allah, teruk betul. Tak kisahlah, yang penting nama manja. Mesra. Nabi panggil isteri Nabi kenapa? Ya Humaira, ada apa ya Rasulullah? Tengok panggil pangkat Nabi, ada apa ya Rasulullah? Nampak? Jadi kita panggil pangkat suami kita tu pangkat suami. Ada apa wahai suamiku? Jangan panggil dia punya pangkat kerja dia. Ada apa wahai pengurusi Masjid Al-Ansar? Jangan macam tu. Tuan, ada apa wahai suamiku? Kawan tu kerja kilang, ada apa wahai operator pengeluaran? Ada apa wahai tukang kebun sekolah? Ada apa wahai penceramah? Tak, ada apa wahai suamiku? Bila Nabi panggil, ada apa ya Rasulullah? Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Jadi kau suapkan aku. Tengok. Nabi, akhlak Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi ambil, Nabi suap yang langsung isterinya capai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Baru dia faham. Suami kita macam mana? Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku apa hari ni? Mak, darah tinggi terus baca. Kan cuma lemah lembut. Kan lemah lembut. Manja-manja. Abang pergi mana? Abang pergi bilik air lah. Rindu. Mak parah betul. Pergi bilik air rindu. Komunikasi dalam rumah tangga. Ada 3 jenis komunikasi. Pertama, tegur saja. Kedua, tegur dengan fakta. Ketiga, tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur saja. Assalamualaikum, salam, makan, tepuk. Tu tegur saja. Teruk betul. Assalamualaikum, salam, apa? Makan, tepuk. La ilaha illallah, jangan buat macam tu. Yang kedua, tegur dengan fakta. Assalamualaikum, salam, abang boleh balik? Takkan pun nak pergi, fakta.
Kau masak nak? Masak fakta. Masak apa? Lauk ikan bilis, telur dadah. Fakta. Kat mana nak makan? Kat dapur lah, takkan kat bilik air. Fakta. Nampak? Fakta. Yang tu pun tak nak. Kalau boleh kita nak tegur dengan fakta dan perasaan. Suami balik tangan depa. Abang. Balik nanti buat. Bagi warning tu, jangan tu buat. Kalau tu buat takut kena sawan bab 1 suami. Abang. Ataupun suami tu reverse balik, tengok balik nombor rumah, rasa betul dah rumah aku ni tu kan. Tak pernah dibuat. Tak, bang, besok kalau saya depa tangan abang jangan terpanjat pula. Dapat daripada ceramah malam tadi. Okey. Tak adalah suami terpanjat. Abang, ya sayang. Abang, tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan. Tengok perasaan. Itulah, tadi memang lapar. Suami pula balas. Tapi bila tengok muka sayang, hilang lapar. Abang ni contoh tahu saya tak masak ni. Kau tak masak ni? Tak masak ke? Tak adalah, gurau aja lah masak. Abang tali gurau duk surau. Alah. Lega, abang lapar sebenarnya. Ya tahu, saya dah masak dah untuk abang. Lauk apa saya masak? Lauk kegemaran abang. Tak lain tak bukan ikan bilis, telur dadah. Jangan gelak tu lauk aku, faham? Lepas tu bila dah makan kan, itu kelemahan suami. Lebih 80% suami di Malaysia gagal mengucapkan terima kasih kepada isterinya selepas isterinya masak. Betul tak orang perempuan? Saya baru aja tadi jaga maruah suami kan. Kau ni memang cepat betul lupa lah. Belum keluar masjid dah lupa dah. Suami gagal ucapkan terima kasih. Tak adalah, ada juga kadang-kadang macam tu, cover lah sikit. Betul. Yang seorang tu, yang seorang memang you. Yang seorang pula sabar. Aduh, tengok Nabi macam mana, romantik macam mana. Nabi romantik dengan isteri dia, panggil lemah lembut. Nabi tak jeritkan isteri dia. Ada sekali itu salah seorang isteri dia hempas pinggan, anak dia datang, kenapa wahai ibuku? Nabi dengan senyum jawab, ketahuilah wahai anak daku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Relax kan Nabi. Cemburu sebab masa tu Nabi kerap tanya, dah sampai ke giliran Aisyah. Cemburu je. Kau tak pinggan, kalau kita kapal hal tak pinggan ni, apa masalah kau cakap? Kau tak puas tinggal aku ke apa? Ni muka ni kau pecah ni. Kalau gitu, Nabi tak macam tu. Okey, tu yang pertama tadi, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Apa juga career kita, apa juga pekerjaan kita, pastikan carilah rezeki yang halal. Itulah kunci juga rumah tangga kita nak bahagia. Rezeki yang kita bawa balik, bagi makan anak isteri kita, suami kita makan, itu semua jadi darah daging. Bagilah makan yang baik-baik. Jangan curi duit orang, jangan tipu orang. Kadang-kadang kat tempat kerja ada je cara kita boleh buat kan, tetapi itu semua ujian. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Tapi sekarang ni susah lah ustaz, tak tahu kenapa lah, ekonomi teruk sikit lah ustaz. Jangan risau, Nabi dah bagi tips. Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi dah ajar, tapi kita yang tak buat. Macam mana nak buat? Bukan subuh gajah lagi lah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tu, siapa pula yang kunut tu tengah hari? Allahumma hdina fiman hadait. Siapa pula tu? Kan? Apa lagi? Masuk dalam masjid pagi-pagi, datang Masjid Al-Ansar, benda pertama kita buat masuk, cucuk duit tu masuk dekat dalam tabung. Nampak? Macam tu. Itu formula nak sanang hidup kita murah rezeki. Sedekah ada 4 kelebihan sedekah. Yang pertama, mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya.
Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia, panjang umur. Tu sebab orang tua dulu panjang umur, salah satu sebab rajin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Rezeki tak semestinya duit. Rezeki dapat sihat, alhamdulillah. Boleh semayang tak sakit lutut, rezeki. Dapat bini pandai masak, rezeki. Lempar-lempar jadi, lempar-lempar sadap, lempar sayur jadi daging. Cepikir. Dapat anak pandai-pandai, Allah Akbar. Yang seorang doktor, seorang engineer, yang seorang imam besar, hafaz Quran. Allahu Akbar. Sejuk, apa perempuan? Sejuk perut. Sejuk perut tu kambung. Sejuk hati. Sejuk hati mak tengok anak. Allahu Akbar. Dapat rezeki anak pandai, tiba-tiba anak dah konvo. Ya Allah, anak kita dah konvo bang. Menitis air mata tengok anak konvo. Wahal konvo tadi kan, belum konvo universiti lagi, macam tu punya sedih. Nampak tak? Dapat rezeki isteri yang subur. Kajap-kajap beranak. Kajap-kajap beranak. Peh dia. 5 boleh anak. La ilaha. Sampai terlupa nama anak siapa. Kau siapa nama kau? La ilaha illallah. Tanya anak macam tu. Bila basat kali tidur kira anak daripada dapur sampai serambi. Tak cukup anak. Mana seorang lagi ni? Tidur mana pula seorang lagi ni? Rupanya bawah TV tidur. La ilaha illallah. Macam tu. Subur Allah bagi. Apa takut? Orang dulu elok je beranak ramai-ramai. Yang sekarang ni suka-suka kenapa? Orang perempuan dengar jangan berani-berani tutup kilang. Orang perempuan nak tutup kilang, pastikan berbincang dengan pengurus terlebih dahulu. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Dia tak sampai bagi warning, tiba-tiba dah naik tapak. Tiba dah masuk mesin. Cawangan baru dibuka. Jangan main-main. Yang faham, tak faham sudah. Jago elok-elok. Ya, jago elok-elok. Kan? Jadi cari rezeki yang halal. Sedekah, ya. Melancarkan rezeki. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan keluarga kita biarlah menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau naik kereta nak pergi Seremban, tentu-tentulah kita ikut jalan Teluk Intan mana yang sesuai nak pergi ke sana. Nak pergi Seremban Narah ke Kedah, apa pasal? Kan? Jadi makna kata kenalah ikut jalannya. Contoh, aku nak anak aku jadi budak yang hafaz Quran, anak yang hafaz Quran. Umur 7 tahun dah dihantar masuk pertandingan bintang kecil. Mana kono pertandingan menyanyi pula masuk? Kan tak kono stereng itu. Masuk pertandingan mengaji, marhaban, berzanji. Pertandingan azan di mini carnival untuk kategori budak-budak sekolah. Kategori subuh dan kategori maghrib. Ada beza kategori tu. Subuh lain. Kalau maghrib dan mendayu-dayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tak apa maghrib. Subuh tak mau macam tu lah. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah ponek lah bunyi Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang tidur. As-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah. Jadi budak-budak muda ni masuk as-salatu khairum minan naum. Macam tu. Atau as-salatu khairum minan naum. Bangun. Makna suruh bangun.
Macam tu lah kan, kategori dia pertandingan dia baru betul. Jadi kita ni nak cari hala tuju. Macam saya cakap tadi kan, dah dengar dah betul nak bawa keluarga kita ni biar selesa sikit, rajin-rajin sedekah, bagi duit dekat anak-anak kita pergi sekolah tu, ambil RM1 10 sen. Kenapa 10 sen ni mah? Yang 10 sen korang sedekah ajar anak kita. Nampak? Itulah sedekah masuk dalam tabung surau sekolah pun tak apa. Jadi disebab alang-alang dah cerita sedekah ni, maka saya umumkan kutipan wakaf sumbangan untuk pembinaan homestay Masjid Jami' Al-Ansar. Tabung bergerak ni, sila tolong jalankan tabung-tabung, silakan. Jadi homestay. Jadi Samsul Debat kalau datang jauh-jauh tak adalah merayau-rayau tidur. Ada homestay. Selagi mana ada orang tidur kat homestay tu, selagi itulah pahala mengalir untuk kita. Kan? Macam itulah. Tapi malam ni saya tak dapat tidur dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Esok pagi nak pergi kucing pula, tanpa hari dah pula hilang ni. Oh ya, nak baik macam mana tuan-tuan kan dah booking datang lah kan. Jadi itu dia. Tabung dah jalan belum? Dah jalan tadi lagi ya? Wah, tak aci macam ni, belum lancar lagi dah jalan. Tapi tak apalah kan. Orang kata, bab kata Sami Value tu kan, hari ni post semalam sampai. Macam tu lah. Dia post hari ni semalam sampai dah. Macam tu lah kira. Saya umum dah jalan tadi. Macam tu. Baru suruh sedekah, sudah sedekah. Macam tu lah. Tak apa. Dia kata hari ni post semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila tu, macam tu nak baik. Rupanya maksud dia hari ini post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai kan. Tak mau. Rindu kat Sami Value tu. Dia cakap tu confident kan. Sekarang orang kona pun tidak Menteri Kerja Raya siapa. Tapi dulu kalau dia tu orang tunggu dia punya statement. Ingat tak masa kisah yang mahkamah punya shilling buntuh tu. Orang tanya Datuk Seri macam mana? Ini bom-bom sudah runtuh macam mana? Memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Betul juga lah dia cakap. Confident nak tunjuk apa tu? Nampak tak? Kalau kau nak jawab macam tu, tak payah jadi mentari pun boleh jawab macam tu. Kan? Tapi steady dia, legend. Okey. Jadi kunci tadi. Kunci kata hala tuju. Kan? Macam mana? Jalan mana nak ikut? Jalan mana nak ikut? Ikut syariat mana? Syariat mana nak jalan? Syariat mana yang kita nak ikut? Syariat Islam. Kita tengok Nabi ajar kita. Macam mana? Nabi ajar kita. Setelah ketadaanku nanti, adalah khutbah terakhir Nabi, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi, itulah jalan dia. Tak ada jalan lain. Quran, Sunnah, jaga. Macam dalam nasyid tu, Quran dan Sunnah panduan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Quran dan Sunnah, Nabi Muhammad. Dua tu lah, tak ada cara lain lah. Tengoklah sunnah Nabi yang senang-senang buat. Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Hidupkan satu sunnahku. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dia dalam syurga. Maknanya tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Takkan satu pun tak boleh ikut. Sunnah yang paling senang, makan. Makan paling senang sekali. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Dah tersandar, tak boleh. Itu kita. Nabi mula dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kita mula bismillah, alhamdulillah, tunggu senawa. Selagi tak senawa, tak ada alhamdulillah. Buat dia tu memang menolan ni, bakar biawak mengkarung. Ruk ni tu memang dah tak ada senawa kan. Macam mana? Baby tu lepas bagi susu, dia gosok, dia tangkup kan, dia gosok belakang. Bila lah nak senawa budak ni? Cepatlah. Budak tu dah betul buntang betul dah tak senawa. Apa salah gosok belakang baby tu sambil
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ajar budak tu Alhamdulillah. Nampak? Sunnah paling senang. Nabi suka makan apa? Buah tamar. Paling senang, takkan tu tak boleh buat. Ini buah kurma nak jumpa bila? Bila? Serentak sebulat suara bersetuju. Bulan puasa baru jumpa. Masa tu terdengar iklan, nazak-nazak iklan. Makanlah buah tamar. Yusuf Tayo. Yusuf Tayo. Pagi raya meninggal kawan. Dah tak dengar suara dia. Tiba-tiba puasa tahun ni. Yusuf Tayo. Hidup dia lagi. Dua makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Setiap hari biar pastikan ada stok. Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham perempuan? Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham perempuan? Madu lebah, faham? Oh, faham. Cakap biar toram ustaz. Boli madu tu tunjuk. Ni abang, ni madu yang diizinkan dalam rumah ni. Faham? Cakap tu. Apa lagi? Minum air masak. Sunnah Nabi minum air masak. Tapi cara Nabi minum macam mana? Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nampak tertib itu. Lebih tak apa. Jangan kurang. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah, tapi puas hati dia. Haus lepas tadi kau orang menengok air tu. Apa dia sunnah Nabi? Senyum. Takkan senyum tak boleh. Assalamualaikum. Salam. Okey, sihat. Senyum. Pandang suami. Senyum. 4 pahala. Dia ampek muka yang kita tengok dapat pahala. Apa dia? Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah telefon anak, kau nak pahala tak? Balik kampung. Kau tengok muka mak ayah kau ni. Tak lama tu dia buat video call. Sabarlah aku. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz. Ziarah kubur ni. Kubur jauh ustaz. Kirimlah Fatihah untuk dia. Jangan lupa. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala dengan syarat pandang muka suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok muka lelaki orang baik apa? Tengok muka bini orang baik apa? Bini orang lawa ustaz. Memang perbandingan tak adil. Pandang bini orang kat luar dengan bini kita yang dipek kain, mana sama? Saya tak pernah tengok perempuan pakai lawa ke tudung macam ni. Gimana yang dipak kain? Jangan bohong. Dia kalau kat rumah kan, sampai dia buka tudung tu dah lama tu kurung kan, sop sorak. Dia jadi Iron Man. Pakai baju binatang. Boleh cari habitat dia. Kejap ruang tamu, kejap dapur. Suami nak balik dah terbayang berapa ekor kelawar hari ni. Pandang suami. Suami tengah baca surat khabar, tengok isteri lipat kain. Yang isteri nak yang suami Allah 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 Allah, pahala. Isteri tengah lipat kain, nampak suami terlelap kat sofa. Yang isteri Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Kau jangan kutuk suami kau. Faham? Cakap abang dah penat dah tu. Abang pergi masuk dalam Saya lambat lagi ni. Abang masuk dalam. Abang bukan tolong pun. Kau ngasam betul sempat. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi kita membaca Quran, lagi besar pahala. Pandang, baca dan faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham dan buat, lagi besar pahala. Yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Tekan remote TV, nampak orang tengah tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gitu pun Allahu Akbar. Seronoknya bila lah nak sampai sana ni, ya Allah.
Dengarnya Syamsul Debat pergi bulan 3, 10 bulan 3. Ya Allah, ni bukan promote, contoh. Ya Allah, apa nama dia, Al-Mikela Travel kalau tak silap. Allah, ni bukan promote, lebih kurang. Ya Allah, betul ke okey ke ni? Contoh kan. Tak kisahlah tuan-tuan, pergilah mana-mana. Tak kisahlah mana travel sekalipun, tapi pastikan Kementerian Pelancongan jangan rendah daripada 5,000. 4900 ke atas. Sebab tu Kementerian Pelancongan dah letak paling minimum. Kalau kurang benda tu hati-hati. 3,000 je. Balance ada datuk sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai ke cangkat dada. Kau buat apa ni? Aku balik hari je. Bukan balik hari dah kena tipu. Tu sebab saya gitu sampai pergi kejap sebagi 2 hari setengah di Mekah, sebagi 2 hari setengah di Madinah, sebab nak confirmkan hotel. Saya nak make sure jangan ada insiden orang sampai sana, hotel dah habis, terpaksa duduk sini. Tu kepantangan saya tu. Bagi jemaah macam mana janji kat Malaysia, macam tu bagi kat sana. Saya kata jangan nak bohong-bohong orang. Kalau tak ada, cakap tak ada. Banyak macam tu. Lagi satu lagi, kos tu bagi yang paling baik, yang terbaik. Jangan lagi ada hidden. Tiba-tiba kena tambah lagi, tiba-tiba kena bayar lagi. Jangan kira dah habis-habis, termasuk visa, termasuk apa, termasuk makan besar kenduri, makan apa, makan kenduri dengan kambing golek tu, masukkan sekali package dalam tu. Murah aja. Siapa yang daftar malam ni, kita bagi diskaun RM200. Dan ada lagi package lain. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, dapat pergi bersama dengan Syamsul Debat, pergi dengan Zila Jalil, dengan Liza Abdullah, dengan Datuk Fiz Fairuz, suami isteri, dan juga Abang Syamsul Gau baru dia. Macam tu kita akan susun dengan. Tapi macam mana, apa nak tanya nanti dekat booth kat belakang tu, insyaAllah. Offer, ambil je dulu. Tentang pergi tak pergi tu kemudian booking. Ni bukan promote, baik kurang. Jadi tengok Kaabah pahala, apatah lagi pergi sana beribadah kat sana, lagi besar pahala. Tu sebab orang tu dulu dia gemar gantung frame gambar Kaabah tu kat rumah. Dia tengok aja. Dulu nak pergi ke main azab dulu kan, berapa bulan baru balik. Tak tahulah balik lagi ke tidak pun tak tahu. Dulu, sekarang mudah betul. Sekarang ni banyak online. Kan banyak yang DIY. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa beza yang pergi package dengan pergi DIY yang kata buat sendiri, kita booking sendiri? Satu je beza dia. Memang murah, tak ada dapat beg apa semua, makan semua sendiri. Satu je beza dia. Kalau berlaku apa-apa masalah dekat sana, memang besar masalah. Aksiden, kematian, memang leceh kat sana. Tu sebabnya. Kalau ada package-package yang kita tahu kat Perak ni pun pergi je. Melalui package lebih mudah sebenarnya. Tapi ya tengok-tengok. Saya antara lain tu sebab kadang saya sakit jiwa, tengok kadang ada juga orang ambil kesempatan menipu dengan package umrah ni. Kadang kesian tengok. Yang kebanyakannya sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang duduk dalam Felda, kat dalam apa tu, bila dia masuk tu ramai betul kena tipu. Kesian tengok, kumpul duit dah lah payah. Dan orang ni memang tak takut mati yang menipu. Parah tu. Okey, balik semula kisah kita tadi. Kunci seterusnya, kunci syurga. Kunci syurga, nak masuk syurga Allah, rahmat Allah kita kena dapat. Nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak. Jadi wujudkanlah keluarga kita bersuasanakan suasana ibadah. Ingat. Dan yang keempatnya, kunci yang terakhir adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, ibu ayah sebagai ibu sebagai ayah ada kunci, sebagai anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah boleh direalisasikan. Jadi pada hari ini saya nak pesan sekali lagi apa yang saya sebut di awal tadi, iaitu jangan lupa niatkan kerana Allah. Ikut sunnah Nabi. Nabi apa Nabi buat, kita buat. Nampak? Nabi slipper Nabi benda simple lah. Kasut Nabi susun menghadap keluar, kita pernah buat. Kat rumah kita kasut semua menghadap keluar, buat. Sarung macam tu keluar je. Dan ada orang cakap, "Oi, kasut menghadap keluar, ikut Jepun ke?" Ikut Jepun buat apa? Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jadi Jepun tu ikut Nabi. Kita ikut Nabi dapat pahala sunnah. Ikut Jepun tak dapat apa?
Tengok Nabi dengan isteri Nabi. Tengok benda paling tertib. Nabi kata kat isteri dia, wahai isteriku Saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Oh perempuan, suami hantar tak sampai depan pintu? Hantar tak? Wah cik, dipikir dulu nak jawab tu. Kalau hantar, Alhamdulillah. Kalau tak hantar, besok dia hantar lah tu. Abang hantar pula hari ni? Sunnah Nabi. Oh, duit belanja ada. Siap tanya duit belanja. Tak ada bang. Kau jalanlah, aku tanya je. Sabarlah. Yang kedua, Nabi kalau minum, Nabi ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Ikut bekas bibir isteri dia. Oh, bini. Abang tengok Nabi siap kongsi gelas dengan isteri dia. Abang, cawan lain. Kongsilah. Aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Rumah air bau, letak balik tak jadi. Apa lagi? Nabi kalau isteri nak naik kenderaan, Nabi tandah dengan lutut, naik kuda, naik unta, naik kenderaan, tandah dengan lutut jadi tangga. Romantik tak romantik? Tapi orang lelaki kalau nak buat, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tandah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Timah hoi, apa yang kau makan ni timah hoi. Perak patah pula satu hal. Tapi suami kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor. Kalau naik motor, startkan enjin motor. Abang dah panaskan enjin motor. Terima kasih bang. Kalau naik kereta, bukakan pintu dia keletap. Abang, apa dia? Sampai 4 pintu bang buka ni apa pasal? Dah aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Dah tentu saya bawa kereta. Depan je lah buka. Alah kau ni takkanlah gurau pun tak boleh. Ni ya abang ni. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik kan buat. Macam tu. Wah, lain macam kan dalam rumah jangan kat luar nanti jiran nampak. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung diam. Saya ceramah kat Johor menyaut perempuan tu, tak muat besen. La ilaha illallah, kau pakai besen kenapa? Kau seorang dah tak muat. Jumpa imam nak pinjam bekas mandi jenazah tu pasal. Nabi dengan isteri Nabi siram Nabi siram kat isteri dia. Bila isteri siram balik, Nabi kata cukup hai isteriku, habis air ni nanti. Alah tak payah bokeh, dalam shower pun tak apa, yang janji mandi sama. Dekat Felda Palong tu menyaut orang perempuan. Tak terdaya tengoknya, siapa suruh tengok? Tak apalah, mandi malam, tutup lampu agak-agak. Mana pula laki aku tadi ada abang? Oh bang, mana pula untuk ni? La ilaha illallah. Buka lampu dah terbaring tu. Terperanjat. Apa salahnya? Lemah lembut. Kan romantik, sayang, abang. Panggil lah macam tu. Kan? Kadang memang betul orang lelaki dia menguji kesabaran perempuan. Perempuan kena lembut lah. Kadang suami cakap, sayang, bini lah masak macam-macam ni, dia tetap tanya benda yang tak ada tu. Perempuan tak tahan tu. Sayang, abang nak tanya, telur dadah tak ada mak yang perempuan dah punya marah. Macam binatang masak dah kata. Apa lagi? Telur. La ilaha illallah. Abang tanya je kalau ada. La ilaha garang betul. Ataupun dia jawab lembut tapi maksud kasar. Sayang, telur dadah tak ada ke? Tak cukup ke telur yang ada? Sebab telur mata kebau dah ada, telur rebus dah ada, telur dadah agak tanya. Apa salahnya kalau suami tanya, sayang, telur dadah tak ada ke? Oh, abang nak telur dadah. Kejap isteri pun bangun. Langsung suami itu pegang tangannya. Tak ya. Duduk. Abang, lepaslah. Duduk. Abang tanya kalau ada, tak ada, tak apa. Nak buat macam mana? Abang, bukan lama pun saya goreng. 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni? Kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Ya Allah, kenapalah dia berdrama kat meja makan ni Allah. Sebab suami tak biasa tengok siapa, anak tak biasa tengok suami dengan isteri tu mesra. Kadang ada suami yang kasar dia juga. Ya Allah, kasar betul. Mana air? Bini menggigil buat. Apa setengah separuh ni? Tumpah bang. Itu pun tak diharap. Hei. Ada minum enggak? Besok tu dia demam. Kau siap macam mana aku demam ni? Siap. Kenapa bang? Ikut aku pergi klinik. Ikut pergi klinik.
Bini pun sengit-sengit, tudung keluar kabut ikut lah. Sampai dekat klinik, doktor cek darah tinggi, tak ada masalah. Kalau apa, tekanan darah semua stabil, jantung okey, buah pinggang pun tak ada masalah, okey. Habis macam mana doktor? Tak apa pakcik, pakcik ambil bekas ni, pakcik kencing dulu, bagi saya test dulu. Dia pun bawa bekas tu nak masuk dalam bilik air, bini dia ikut, kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar, dia pun kencing. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia suruh bini dia pegang. Dia masuk dalam buang air. Bini pegang kencing, menggigil. Sudahnya habis kencing. Alah, matilah aku. Habis pula kencing ni macam mana ni, ya Allah. Langsung tukar dengan kencing dia. Dia tukar dengan kencing dia. Dia letak atas meja tu, takut tumpah lagi. Suami tanya, mana kencing tadi? Tu bang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang. Bagi kat doktor tu, mengeleng doktor tu, pakcik besok pakcik kena datang balik, pakcik kena buat kad. Kenapa pula? Pakcik mengandung pakcik tu. Mana macam tu? Allah, patutlah rasa bergerak dalam perut ni. Percaya. Parah tu. Bini tak tahan, tak sanggup bang, sebenarnya kencing tu kencing saya. Jadi lemah lembut. Macam saya cakap tadi kan, lelaki yang baik nak cari perempuan yang baik, perempuan baik nak lelaki yang baik. Jadi bentuklah akhlak yang baik dalam rumah. Kan? Ada seorang lelaki tu, dia nak sangat dekat perempuan tudung labuh tu. Nak sangat kat perempuan tudung labuh. Dia nampak perempuan tudung labuh tu, saya nak jadikan awak isteri saya, awak setuju tak? Astagfirullahalazim, budak perempuan tu. Sedahnya budak perempuan tu, saya tak tahu, kena tanya ayah saya. Aku tunjuk mana rumah ayah kamu. Dia pun jalan kat depan, perempuan dia ikut perempuan. Lepas tu dia teringat kisah Nabi Musa. Lalu belakang perempuan kan, Nabi Musa kata, bagi aku jalan kat depan. Kau beritahu je aku, sebab Nabi Musa takut terganggu pandangan dia, tergugat keimanan dia. Dia cakap, saudari boleh tak saudari jalan di belakang? Kenapa? Sebab jangan bimbang nanti iman saya terganggu. Yang perempuan tu, apakah ini jodohku? Macam tu. Perempuan tu kat belakang. Sambil tu dia berbual, ayah sekarang kerja apa? Ayah tak kerja, pencen. Oh, ayah pencen apa? Pejabat agama. Pejabat agama? Wah. Ayah sekarang kerja apa? Ayah buat apa kat kampung? Ayah sekarang imam satu. Imam satu? Wah, parah ni, selalu nak buat ni. Rumah kamu benda satu? Tuhan yang bumbung biru. Tak apa, awak pergi dulu, kejap lagi saya datang. Dia pergi keluar dulu, beli jubah, beli serban dengan tasbih datang. Bukan main lagi. Dia takut nak pergi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bukan tunduk lagi dah, menyalap depan tu. Salam bukan cium tangan ni dah, berjilat dah. La ilaha illallah, tahu betul budak ni. Lepas tu, pakcik, saya nak sangat jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Pakcik ni dia senang je imam ni. Kalau dah itu jodoh anak pakcik, pakcik redha. Oh, senang betul. Sebab tak ada orang berani minang anak dia. Kahwinlah. Ringkas cerita. Setiap waktu pergi masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak pergi. Yang bapak mentua pun pergi waktu bertugas. Dia tiap waktu pergi. Wah, tak boleh jadi. Bapak mentua dia kena uji ni menantu. Dia kata, malam ni tak payah pergi masjid. Malam ni semayang kat rumah je. Isteri pun pesan, abang jaga-jaga bang. Takut abah suruh abang jadi imam. Tak ada mana dah. Dia imam satu, dia lah imam. Wah, saya pesan aja. Abang jangan cakap saya tak warning tau. Malam tu waktu maghrib, bapak mentua dia azan kat Serambi. Allahu Akbar. Apa pasal pula orang tua ni azan? Tak apa, kejap lagi aku qomat. Waktu baru nak qomat, bapak mentua dia, tak payah. Bapak mentua, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Dia pun pandang bini dia. Bini dia kata, dah warning dah tadi kan. Sudah je. Habis tu dia tanya, bah, siapa nak jadi imam? Berapa ramai lagi jantan dalam rumah ni? Kau lah imam. Saya. Iyalah. Dia pun pergi ke depan. Bapak mentua belakang, isteri dengan mak mentua dia belakang sekali. Dia pun Allahu Akbar. Senyap sunyi. 15 minit senyap. Bapak mentua faham pula lah budak ni tak berbunyi. Langsung bapak mentua dia teruk. Hei, nervous. Dia kata, nervous rupanya. Dia gementar. Tak biasa jadi imam. Tak apa, kau duduk belakang. Kali ni bapak mentua jadi imam, dia belakang. Yang belakang tu isteri dengan mak mentua macam biasa. Kali ni bapak mentua dia saja nak buat lupa, nak tengok menantu dia boleh tolong tak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Yang menantu kat belakang, apalah kau orang tua ni mali ni.
Bini dia cucuk pinggang dia, Maliki yaumiddin. Bapak mentua, oh tahu dia. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini dia nak uji surah paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh menantu dia tolong. Menantu tadi mali ni na'a pula dia. Kali ni bini dia cocok sekali lagi. Zam, abang tak tahu ayat ni, dia pusing cakap dengan bini dia. Langsung mak mentua dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita nak sambung? Menantu tak tahu. Pengajaran dan apa pun nak beribadah kena ada ilmu, kena ikhlas, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan dengan niat. Kalau tak ada ni, tak sempurna ibadah kita. Itu kena tajuk lain, mencapai kesempurnaan ibadah. Maknanya kena panggil sekali lagi. Jadi itu saja daripada saya. Cukup sakat tu saya faham. Muka-muka suruh bonti tu saya faham. Kalau dah bergalih-galih duduk tu kan, maknanya apa naik benar lah tu. Ini nak isyak pula. InsyaAllah dalam kesempatan kita bertemu lagi. Di belakang sana ada dibuka booth Al-Mikela Travel. Nak dapat taklimat boleh tanya kan. Begitu juga dengan diskaun RM200 malam ni khusus untuk jemaah di sini. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berniaga. Seorang daripada Tabuh Naning, Alur Gajah, Melaka, dia berniaga barangan sunnah, buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi, semua barang-barang dia tuan-tuan. Saya umumkan saja. Yang seorang lagi daripada Melaka, daripada Tampin, dia bawa madu. Orang perempuan, madu tualang, madu kelulut. Begitu juga dia bawa kerepek kampung. Ya Allah, kalau makan sambil tengok drama kan, cemburu seorang wanita cepat habis. Ada Lian Sofia pun boleh layan, insyaAllah. Begitu juga ada sambal crispy, Allah sedap betul. Begitu juga ada susu kambing. Saya baru perasan susu kambing tu pun sedap. Dalam tu ada buah tamar, ada badam, sedap sangat. Baru saya perasan sedap sebab apa? Sambal crispy, krepek dengan apa? Susu kambing tu. Baru saya perasan kenapa sedap, sebab saya dapat free. Jadi tuan-tuan nak pada belilah, tanyalah berapa harga. Orang perempuan kadang tak boleh minum susu kambing sebab tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Orang perempuan ada masalah hormon merayau, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, itu sesuai. Tapi mana dah tua, dah tak ada tu tak usah cari, memang dah tak ada. Kan, tapi untuk orang gastrik macam saya, elok. Kemudian orang tua yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis pun insya-Allah boleh cuba. Memang sedap. Tu jangan lupa tu Al-Mikela Travel. Itu insya-Allah saya sendiri akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita kembara suci di ke tanah suci bersama-sama. Insya-Allah. Apa-apa soalan boleh tanya nanti. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.